Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama sekali mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada petang ini kita mengadakan live di aplikasi TikTok bagi meneruskan bacaan ataupun muzakarah kitab risalah Misbahul Munir, kitab yang sangat popular di kalangan para pelajar pondok di seluruh Malaysia lah. Jadi kitab ini dia membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat wajib, mustahil, harus, dan sifat-sifat Rasul, sifat yang wajib, mustahil dan harus, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. InsyaAllah hukum belajar ilmu ini adalah hukum dia fardu ain, wajib ke atas tiap-tiap mukallaf, orang Islam yang mukallaf, wajib mengajilah, wajib mengaji agar mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kita dan mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang beriman, betul-betul beriman yang sebenar dengan iman ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah. Okey, kita sambung. Baik, sambung pada muka surat 10 ni. Sambungan pada muka surat 10. Tajuk dia adalah huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat. Baik, kita dah lepas dah. Kita dah bahas dah baru ni. Hukum apa ni? Hukum wajib, hukum aridi. Hukum aridi dah lepas dah. Hukum syarak pun dah lepas dah. Kali ni kita masuk hukum adat. Yang mana mesti kita kena belajar lah. Supaya kita dapat membezakan yang mana hukum syarak, yang mana hukum aridi, yang mana hukum adat. Bagi kita boleh beza supaya melepaskan kita daripada kejahilan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Huraian yang ketiga pada menyata hukum adat. Jadi huraian yang ketiga ni dia nak menyatakan, nak menerangkan hukum adat. Apa dia hukum adat? Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Bermula makna hukum adat itu, yang kata hukum adat tu apa dia? Khabar ialah keputusan kebiasaan. Hukum tu maknanya keputusan, adat maknanya kebiasaan. Itulah kebiasaan berlaku. Contoh dia, bila mandi wajib basah. Tu dipanggil adat. Adat kata bila mandi pasti basah. Jadi hukum tu adalah hukum adat. Bila makan pasti kenyang. Bila bakar pasti bila kita cucuh api tu pasti bakar. Tu kebiasaan dia macam itulah. Bila mandi pasti basah. Baik. Bila belajar pasti pandai. Kebiasaan macam tu. Itu dipanggil hukum adat. Ertinya apa dia? Erti hukum adat tu apa dia? Ataupun erti keputusan kebiasaan tu macam mana? Artinya keputusan yang
memutus akan dia. Yang menghukum akan dia, akan keputusan tu oleh seseorang lah. Yang memutuskan keputusan tu oleh seseorang dengan sebab berulang-ulang jadi. Jadi keputusan tersebut diputuskan oleh seseorang dengan sebab berulang-ulang jadi dan berulang-ulang dan berlaku. Berulang-ulang jadi dan berlaku. Berulang berlaku tu perkara tersebut. Sekurang bermula sekurang berulang-ulang dan sekurang berlaku tu 2 kali. 2 kali. Sekurang-kurangnya 2 kali. Sekurang-kurangnya 2 kali berlaku ataupun sekurang-kurangnya 2 kali yang jadi tu. Baik. 2 kali berlaku. Contoh dia seperti ni, contoh kata hukum adat ni. Contoh kata keputusan kebiasaan ni. Paling kurang berulang-ulang tu 2 kali. 2 kali berlaku. Contohnya seperti apabila seseorang lah makan banyak. Apabila seseorang tu dia makan banyak, wajib kenyang. Kebiasaan macam tu lah. Kita makan sepinggan tak kenyang lagi. Contoh kita makan nasi sepinggan tak kenyang lagi. Makan 2 pinggan. Sekali kadang-kadang kenyang, kadang tak kenyang. Makan 3 kali tambah 3 pinggan, kenyang. Makan banyak, makan 3 pinggan, wajib kenyang. Kebiasaan macam tu lah. Makan banyak sangat, wajib kenyang. Dan pasti kenyang. Wajib kenyang dan pasti kenyang. Dah makan banyak kan, kita makan kenduri kan. Bubuh pinggan, bubuh nasi penuh-penuh tu. Lauk lagi penuh, ayak lagi. Pasti kenyang. Pasal makan banyak, pasti kenyang. Kerana apa? Kerana kebiasaan sudah berulang-ulang begitu. Sebab kebiasaan macam tu lah. Bila makan banyak, mesti kenyang, pasti kenyang. Dan umpama makan lah. Kebiasaan macam tu. Bila makan banyak, dia kenyang. Dan yang berlaku adat, dan bermula yang berlaku adat, yang ini kebiasaan, atau berlaku kebiasaan yang berulang-ulang itu, yang berulang itu ialah 4 perkara. Yang berulang itu ialah 4 perkara. Pertama dari 4 perkara tu, biasa berlaku ada dengan ada. Kebiasaan berlaku ada dengan ada. Contoh dia seperti ada makan, ada kenyangnya. Tu. Kebiasaan bila ada makan, tentu ada kenyangnya. Bila ada makan, ada kenyangnya. Tu kebiasaan. Kedua daripada 4 perkara tadi. Biasa berlaku ada dengan tiada. Kebiasaan berlaku ada tu dengan tiada. Contohnya seperti ada panas. Ada panas dengan tidak mandi. Bila tak mandi, panas. Itu dia berlaku ada dengan tidak ada. Apabila berlakunya panas dengan ketiadaan mandi. Bila tak mandi, panas. Itu kebiasaan. Dan yang ketiganya, daripada 4 perkara tadi, biasa berlaku tiada dengan tiada. Contoh dia seperti tiada sejuk. Tiada sejuk dengan tiada mandi. Bila tak mandi, tak ada lah sejuk. Yang ni berlaku ada tiada dengan tiada lah. Contohnya seperti tiada sejuk dengan sebab tiada mandi. Bila tak ada mandi, mana tak sejuk lah. Nak sejuk kena mandi. Jadi tak ada sejuk dengan sebab tak ada mandi. Itu yang ketiga. Keempat daripada 4 perkara tadi tu, biasa berlaku, adat berlaku tiada dengan ada. Tiada dengan ada. Contohnya seperti tiada lapar. Tiada lapar dengan sebab ada makan. Maknanya lapar tu tidak ada lah dengan sebab kita makan. Dan seumpama yang tersebut itu. Jadi daripada ni, kalau dalam ilmu nahwu dia bagi bayan, nak terang yang seumpamanya tu macam mana. Daripada perkara yang biasa berlaku serta berulang-ulang.
Itulah itu yang tersebut tadi itu ialah 4 perkara yang dikatakan adat. Ini adat ataupun kebiasaan, yakni kebiasaan berlaku pada ghalib. Kebiasaan berlaku pada ghalib. Yang berlaku dan kebiasaan jadilah macam itulah. Kadang-kadang berlaku lapar dengan sebab berlaku apa nama? Berlaku tiada lapar disebabkan adanya makan. Tu. Kadang tiada sejuk dengan sebab tiada mandi. Dah tak mandi tak sejuk dah. Kadang-kadang ada panas dengan sebab tidak ada mandi. Dan juga ada lapar disebabkan tidak tiada lapar dengan sebab tidak ada makan. Baik, dan hukum adat itu dan bermula hukum adat itu terbahagi ia kepada 3 bahagian. Hukum adat pun terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama daripada 3 hukum adat tu wajib adat. Jadi wajib adat. Yang pertama daripada tiga bahagian hukum adat tu, yang pertama wajib adat. Dan mustahil adat. Yang kedua mustahil adat. Dan harus adat. Yang ketiga harus adat. Sama macam aridi tadi lah. Aridi yang atas tu. Ada wajib aridi, mustahil aridi dan harus aridi. Yang ni pun sama juga hukum adat. Dia ada wajib adat, mustahil adat, harus adat. Kemudian dia nak teranglah apa yang kata wajib adat, mustahil adat dan harus adat. Bermula wajib itu, yakni wajib adat itulah, kepada ialah barang yang pasti jadi. Barang yang pasti jadi dan pasti berlaku pada kebiasaannya. Kebiasaan wajib berlaku lah. Wajib berlaku. Contohnya seperti makan banyak. Maka wajib, yakni pasti atau tentu kenyang. Bila makan banyak pastilah kenyang, tentulah kenyang. Wajiblah kenyang. Bila makan banyak wajib kenyang. Dan apabila membakar dengan api, maka tentu dan pasti hangus. Wajib hangus dan seumpamanya. Tu dikatakan wajib adat. Kebiasaan bila makan banyak wajib kenyang. Kebiasaan bila kita bakar dengan api, maka wajib hangus. Kebiasaan macam tu. Dan seumpamanya. Tu dikatakan wajib adat. Bila kita makan banyak pasti kenyang. Wajib kenyang. Bila kita bakar dengan api, wajib hangus. Kebiasaan macam tu. Tu dipanggil wajib adat. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan mustahil pada adat itu, yang ni mustahil adat pula. Yang kata mustahil adat tu macam mana? Ialah barang yang tidak biasa berlaku. Perkara tu tak biasa berlaku dan tak biasa jadi. Tak biasa berlaku dan tak biasa jadi. Contoh dia seperti makan banyak tidak kenyang. Makan banyak tapi tak kenyang. Makan banyak tapi tak kenyang. Tu dipanggil mustahil adat. Makan banyak, 4 pinggan, 5 pinggan, 5 kali tambah tapi tak kenyang-kenyang. Yang tu dipanggil apa? Mustahil adat. Dan bakar dengan api tidak hangus. Bakar dengan api tak hangus. Yang tu dipanggil apa? Mustahil adat. Contohnya seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS dibakar oleh kaum Samud. Di dalam api yang sangat besar. Tapi tak hangus, tak terbakar. Yang tu dipanggil mustahil adat lah. Bukan tak masuk akal. Hukum akal lain pula. Ni dipanggil mustahil adat. Kebiasaan tu mustahil lah. Tak hangus sebab api dia besar. Tu. Dan seumpamanya daripada daripada ni dia nak terang. Daripada perkara yang tidak biasa jadi dan tidak biasa berlaku. Tak biasa berlaku lah. Bila makan banyak tu tak kenyang. Jarang berlaku. Tak biasa berlaku macam tu.
Bila bakar dengan api, tak hangus. Tak berlaku macam tu. Yang ni dipanggil mustahil adat. Mustahil pada kebiasaan. Dan harus pada adat itu, dan bermula harus pada adat itu ialah, macam mana pula harus pada adat ni? Ialah barang yang boleh berlaku dan boleh jadi, dan tidak berlaku dan tidak boleh jadi. Boleh berlaku, boleh jadi. Tak boleh berlaku, tak boleh jadi. Maknanya dia berada di antara dua tu lah. Boleh berlaku ataupun tak boleh berlaku. Contohnya seperti kenyang. Contoh bagi kata harus pada adat tu. Contohnya seperti kenyang apabila makan 2 pinggan. Contohnya bila makan 2 pinggan, kenyang. Tu. Dan boleh jadi kenyang dengan kurang sedikit. Maknanya boleh jadi kenyang, boleh jadi tak kenyang. Tu. Makan 2 pinggan tadi tu, boleh jadi kenyang, boleh jadi tak kenyang. Yang ni pun macam tu lah. Boleh jadi kenyang dengan kurang sedikit. Maknanya pinggan setengah. Tadi 2 pinggan. Kenyang. Yang ni pula boleh jadi kurang daripada 2 pinggan. Sepinggan setengah. Boleh kenyang lah. Boleh jadi. Dan boleh jadi kenyang dengan lebih sedikit daripada 2 pinggan. Boleh jadi 2 pinggan setengah baru kenyang. Tu boleh jadi. Tu dipanggil harus. Itulah harus pada adat. Boleh jadi 2 pinggan kita makan kenyang, baru nak kenyang. Boleh jadi kita makan sepinggan setengah baru kenyang. Dan boleh jadi juga 2 pinggan setengah baru nak kenyang. Itu dipanggil harus pada adat. Harus pada kebiasaan, harus. Dan 3 perkara hukum adat ini yang tersebut tadi itulah. Wajib adat, mustahil adat, harus adat tu. 3 perkara hukum adat ini termasuk semuanya di dalam harus pada akal. Semua yang kata hukum adat tu lah, wajib adat, mustahil adat, harus adat, semua tu dipanggil termasuk dalam harus pada akal, yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah. Jadi 3 hukum adat tu dia termasuk dalam kata harus pada akal. Sebab itulah kalau kita silap sikit, boleh rosak kefahaman kita. Contohnya kita makan banyak tapi tak kenyang. Kita kata tak masuk akal lah, dia kata. Dia kata tak masuk akal lah. Dia kata tak masuk akal sebab makan banyak tapi tak kenyang. Tu bukan tak masuk akal. Yang tu mustahil adat. Mustahil adat tu. Makan banyak tak kenyang tu bukan akal. Akal harus. Makan banyak tapi tak kenyang tu harus pada akal. Bukan tak masuk akal. Kita salah. Contohnya macam Nabi Ibrahim dibakar. Dibakar dalam api yang sangat besar. Dia kata, tak masuk akal lah. Nabi Ibrahim tak hangus. Dibakar dalam api yang sangat besar, tak hangus. Itu bukan tak masuk akal. Yang tu dipanggil mustahil adat. Adat saja kebiasaan mustahil. Tak hangus. Apabila dibakar dalam api tak hangus, yang tu dipanggil mustahil adat. Bukan tak masuk akal. Semua tu masuk pada akal. Harus pada akal. Harus. Boleh terima. Boleh terima belakang tu. Sebab Allah Ta'ala yang tentukan. Allah Ta'ala yang takdirkan. Tu jangan silap. Kita faham tu jangan silap lah. Okey. Baik. Tanbihun. Ay hadha tanbihun. Bermula ini ialah suatu penjagaan. Tanbihun ni maknanya penjagaan. Bermula mengetahui hukum adat itu, yang tersebut tadi itulah, wajib adat, mustahil adat, harus adat. Khabar dia ialah suatu perkara yang baik. Yang baik bagi kita lah. Dan bagus. Dan bagus. Sebab apa? Yang kita bagus tu kerana orang yang tiada mengetahui akan dia itu, akan hukum adat tu lah, wajib adat pada dia, mustahil adat pada dia, harus adat pada dia. Kalau tak tahu yang tu, terkadangnya jadi fasik. Kadang boleh jatuh fasik sebab dia tak tahu hukum adat. Dia tak boleh nak beza yang mana hukum adat,
Yang mana hukum akal. Tu. Dia kata kalau makan banyak, tak kenyang juga, tak masuk akal. Salah tu. Boleh jadi fasik. Sebab dia tak tahu yang mana hukum adat, yang mana hukum akal. Jadi boleh beza lah. Yang mana hukum adat, yang mana hukum hukum akal. Kalau tak tahu, terkadangnya boleh jatuh fasik. Contohnya seperti mengata seseorang dengan wajib adat itu dengan wajib akal. Dia tak boleh nak beza di antara wajib adat yang mana dengan wajib akal yang mana. Dia kata wajib adat tu wajib akal, dia kata. Tu. Wajib adat tu dia kata wajib akal. Tu. Misalnya, contohnya, seperti seseorang yang memotongkan, yang mengkeratkan, memotong maknanya mengkeratkan suatu tali. Dia kerat satu tali. Mengeratkan tu dengan pisau, dengan menggunakan pisau. Pisau tu pula sifat dia yang tajam. Dia kerat tali menggunakan pisau yang tajam. Tiba-tiba tidak putus tali itu. Tiba-tiba tali yang dia kerat dengan pisau tu tak putus. Lalu seseorang yang tadi itulah berkata, tak terima akal tali itu tidak putus. Dia tak terima akal dah. Bila dia kata begitu, seolah-olah dia tolak mukjizat Nabi seperti Nabi Ibrahim. Dibakar tapi tak hangus tu. Dia kata, tak masuk akal lah, tali ni tak putus. Padahal aku kerat tali ni dengan pisau yang tajam. Tak masuk akal, dia kata begitu. Seolah-olah kalau dia kata begitu, dia telah menolak mukjizat Nabi lah. Contohnya seperti Nabi Ibrahim. Dimasukkan dalam api yang sangat besar, tapi tak hangus. Seolah-olah dia tolak mukjizat Nabi. Sedangkan tu adalah wajib adat. Bukannya wajib akal. Dia kata tak masuk akal. Baik. Dan seseorang yang lain pula membakar akan kayu yang kering. Dia bakar kayu yang kering menggunakan api lah bakar tu. Tiba-tiba didapatinya seseorang itu kayu itu tidak hangus. Dia tengok kayu ni tak hangus. Padahal dia bakar kayu kering itu dengan api. Tiba-tiba dia tengok kayu itu tak hangus. Tak terbakar. Lalu berkata, seseorang yang bakar itulah. Dia kata apa? Tak terima akal. Tak terima akal, dia kata. Kayu itu tidak hangus. Yang ni dia kata pasti hangus. Kalau pada akal dah, pasti hangus. Lepas tu dia kata tak terima akal, kata kayu itu tak hangus. Jadi kataan begitu seolah-olah menolak mukjizat Nabi. Mukjizat Rasul. Seperti Nabi Ibrahim dibakar tapi tak hangus. Seolah-olah dia tolak mukjizat Nabi. Itu semua wajib adat. Wajibnya bila bakar hangus. Tu. Bukan wajib berdakar. Jangan silap lah. Maka adalah orang yang berkata seperti itu jahil, bodoh dengan hukum adat. Dia tak erti hukum adat. Orang kata macam tu, dia tak erti hukum adat. Hak kata apa? Hak kata bila potong tali menggunakan pisau yang tajam tapi tak putus, tak masuk akal, dia kata. Ataupun dia bakar kayu kering menggunakan api, tiba-tiba tak terbakar, tak hangus. Dia kata tak masuk akal. Orang macam tu dikatakan jahil dengan hukum adat. Jahil hukum adat, ini hukum kebiasaan, keputusan kebiasaan tu. Dan terkadang menjadi kufur. Yang ni kita takut ni. Dan terkadang orang yang jahil hukum adat tadi ni boleh menjadi kufur. Kufur ni kafir lah. Bukan orang iman lah. Contohnya seperti mengingkarkan, seolah-olah dia mengingkarkan mukjizat Nabi-Nabi. Seperti tongkat Nabi Musa jadi ular. Dia kata tak masuk akal tongkat jadi ular. Tu. Padahal tu harus pada akal. Kekuasaan Allah belakang tu. Cuma mustahil adat lah. Kebiasaan mustahil lah tongkat jadi ular. Tapi akal boleh terima. Tapi dia kata tak masuk akal lah. Tongkat jadi ular. Tu.
Dan Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar oleh Namrud. Namrud satu raja namanya. Namrud ni seorang raja lah. Namrud nama raja. Yang mana ketika zaman Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar dalam api yang sangat besar. Tetapi tak hangus. Seolah-olah dia menolak mukjizat Rasul tadi. Dan pisau yang tajam itu tidak memutuskan tengkok Nabi Ismail. Yang ni dalam peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail atas perintah Allah. Menyembelih tu dengan pisau. Tapi tak putus tengkok Nabi Ismail. Tu. Pisau yang tajam tu tak memutuskan tengkok Nabi Ismail ketika mana peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim ke atas anak dia tu lah, atas perintah Allah tu. Yang mana atas perintah Allah tu dalam peristiwa tu lah. Jadi pisau tu yang tajam itu tak memutuskan tengkok Nabi Ismail. Tu. Kalau kita kata tak masuk akal ni, salah tu. Salah kalau kata macam tu, salah. Seolah-olah kita telah menolak mukjizat Nabi, mukjizat Rasul. Dan air yang banyak keluar di jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kisah air yang keluar daripada celah-celah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya itu mustahil pada adat. Semuanya itu dipanggil mustahil pada adat. Bukan tak masuk akal. Apa dia mustahil pada adat? Yang pertama tadi, tongkat Nabi Musa menjadi ular. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar oleh Namrud. Dan yang ketiga, pisau yang tajam tidak memutus tengkok Nabi Ismail. Dan yang keempat, air yang banyak keluar di jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air yang keluar di jari Nabi Muhammad alaihi wassalatu wasallam. Jadi semua itu dipanggil mustahil pada adat sahaja. Orang tak panggil tak masuk akal. Tapi harus pada akal. Semua tu dipanggil harus pada akal. Akal boleh terima. Sebab semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cuma orang panggil kebiasaan tu mustahil lah. Kebiasaan tu mustahil lah. Perkara-perkara tersebut bakar tak hangus. Pisau yang tajam kerat tak putus. Tungkat jadi ular. Kebiasaan dia tak macam tu lah. Yang tu dipanggil mustahil adat sahaja. Tetapi harus pada akal. Akal boleh terima. Akal kita boleh terima. Bukanlah mustahil pada akal. Bukan semua perkara itu dipanggil mustahil pada akal. Yang tu dipanggil mustahil adat. Bukan mustahil akal. Bagi boleh bezalah. Yang mana mustahil akal. Yang mana mustahil adat. Dan bukanlah pula wajib pada akal. Bukan pula wajib pada akal. Wal yata'ammal, dan hendaklah perhati oleh kamu. Wallahu a'lam ay alimun. Bermula Allah Ta'ala a'lamu, yang lebih mengetahui ni, ay alimun, yakni yang mengetahui. Tu. Jadi pastikan boleh beza di antara yang mana hukum akal, yang mana hukum adat. Kalau kita tak boleh beza, kita tak tahu, terkadang boleh jadi fasik dan terkadang boleh menjadi kufur. Kerana kita telah seolah-olah kita menolak mukjizat Nabi SAW, mukjizat para rasul yang sebelumnya. Tu contoh dia macam tadilah. Tongkat Nabi Musa menjadi ular. Kita tolak tu. Kita tak masuk akal. Bukan tak masuk akal. Harus pada akal. Cuma mustahil adat sahaja. Wallahu alam. Jadi sekadar itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan live ini, penerangan ini berkaitan dengan hukum adat. Sidang penonton dapat faham, insyaAllah, dan dapat bezakan di antara yang mana hukum adat dan yang mana hukum akal, insyaAllah. Selepas raya lah nanti kita akan sambung pula huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal, insyaAllah. Mudah-mudahan live ini memberi manfaat untuk semua. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.